cukup. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan peluang kepada kita untuk bertemu pada hari ini. InsyaAllah saya dalam perjalanan menuju ke Kuala Lumpur. InsyaAllah masih lagi dalam musafir. Dan insyaAllah pada hari ini ada satu meeting penting petang nanti. Harap tuan-tuan perempuan dapat mendoakan supaya meeting itu berjaya dengan baik, insyaAllah. Dan Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memulakan majlis pada hari ini sebagai tanda kita beriman kepada Allah, tanda kita ingin menjadi hamba Allah yang yakin dengan janji-janji Allah. Kita memperbaharui syahadah kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, alhamdulillah saya hari ini kat luar dalam kereta, dalam perjalanan menuju ke Kuala Lumpur. InsyaAllah dari satu tempat yang luar dari Kuala Lumpur. Saya tak boleh sebutlah kat mana tempatnya. Dan insyaAllah kita bersyukur diberikan keizinan oleh Allah untuk bersama-sama pada hari ini, walaupun keadaannya tak sama macam hari-hari biasa. InsyaAllah pada hari ini kita masih lagi di dalam tajuk untuk kita teguh bersama dengan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala, teguh bersama Al-Haq. Dan teguh bersama Al-Haq terutamanya di akhir zaman ini memerlukan kepada satu kefahaman yang mendalam. Kefahaman yang mendalam ini termasuklah bagaimana kita ingin memproses diri kita. Kita ingin memproses diri kita supaya diri kita ini benar-benar mempunyai kekuatan, bukan hanya cakap-cakap, bukan hanya kita sekadar bincang-bincang. Dengan ceramah kita rasa kita dah kuat dah dengan ceramah. Dengan ceramah kita rasa kita dah cukup dah, ataupun kita dah siapkan prepping kita, prepping makanan, prepping ubatan, prepping semua tu mungkin kita rasa kita dah cukup. Jadi sebenarnya kita perlukan pada proses. Kerana amal yang paling penting sekali di akhir zaman ini adalah al-islah, iaitu mereka yang sentiasa memperbaiki diri mereka.
Kerana itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka yang beruntung? Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing, yang ganjil, yang minority. Di akhir zaman dia akan jadi minority. Maka beruntunglah orang-orang yang minority ini, orang-orang yang gharib, yang ghuraba, orang-orang yang asing, orang-orang yang kita kata tidak mengikuti arus semasa. Itu orang-orang yang bagaimana? Maka dikata oleh Nabi SAW, allazina yaslihun idza fasadan nas. Mereka lah orang-orang yang sentiasa mengislah diri mereka, memperbaiki diri mereka ketika mana manusia lain dalam keadaan rosak, fasadan nas, manusia lain rosak. Maka kita bincangkan dengan panjang lebar beberapa hari berkenaan dengan kita nak islah akidah kita, memperbaiki akidah kita, bermula dengan kita membincangkan tentang rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan sekarang kita bincang sedikit sebanyak pendetilan proses-proses bagaimana kita nak mengislah akidah kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan dapat kita hayati dan mudah-mudahan akan dapat memberikan kekuatan kepada kita untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran yang semakin besar hari ini, sehingga kita dengar sekurang-kurangnya satu hari sampai seorang, dua orang, mungkin 10 orang setengah katakan, ada sampai 10 orang mati bunuh diri di akhir zaman. Kenapa mereka bunuh diri? Kerana mereka telah terputus hubungan dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan berbagai perkara kepada mereka, tetapi mereka tidak sampai, tak dapatlah perkara tersebut. Kerana apa? Kerana tidak ada proses tarbiyah, islah akidah yang berlaku di dalam kehidupan mereka itu, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita nak sambung. Jadi tuan-tuan perempuan yang mungkin baru pertama kali bersama dengan saya pada kali ini, ya, insya-Allah cuba tengok siri-siri yang lepas, terutamanya bahagian tajuk inilah, tekad bersama dengan kebenaran. Kita nak teguh bersama dengan kebenaran. Jadi insya-Allah salah satu perkara yang penting di dalam kita nak memahami hakikat iman, hakikat iman, hakikat akidah itu, dia bukan hanya teori semata-mata. Dia bukan teori semata-mata. Dia kena tahu ilmu. Teori itu kena tahu. Tetapi sebenarnya macam mana ilmu itu nak dilahirkan dalam bentuk penghayatan, dalam bentuk amalan. Itu yang lebih penting, yang kita nak kena sensitif dengannya. Kerana kalau kita tidak sensitif, maka kita tak termasuk dalam golongan yang islah. Ada ilmu, tapi ilmu tidak boleh nak islah. Kita tahu sembahyang subuh wajib, fardu, tapi sembahyang subuh kita tinggalkan. Kita tahu zakat wajib, fardu, zakat tu penting, tapi kita tak bayar zakat. Kita tahu berjuang itu satu kefarduan, berjuang satu yang penting, yang wajib, tetapi kita tak berjuang. Kita ikut je arus, kan? Kita tahu yang ini bahaya, perkara itu bahaya, kita masih lagi ikut, kan? Arus, ikut saja yang bahaya tadi, walaupun kita tahu, kan? Jadi walaupun ada ilmu, walaupun ada hidayah, tetapi kita tidak boleh mendapat taufik Allah kerana kita tidak melakukan proses. Jadi proses inilah yang akan membina kekuatan, insya-Allah, biiznillah akan melahirkan taufik pada amalan kita, insya-Allah. Jadi dan kita tahu bahawa akidah itu, iman itu dihuraikan oleh para ulama yang memahami akan hakikat akidah itu, ialah dia kekuatannya itu pada cahaya. Cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nur. Nurul Islam, wa nurul iman, wa nurul ihsan. Tiga nur ini, tiga cahaya ini yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang mengislah akidah mereka. Mereka memperbaiki akidah mereka, maka Allah akan memberikan cahaya di dalam hati. Dan inilah disebut sebagai basirah, pandangan hati, sebagai kekuatan yang sebenar. And ala fil jasadi mudghah, iza saluhat jasadu kullu, wa iza fasadat jasadu kullu, ala wahal qalb. Pada tubuh badan manusia ada sekatul daging. Yang paling baik, kalau buruk seluruhnya, kullu, kan? Itulah hati. Dan digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kekuatan kita untuk diubah, maknanya Allah akan ubah kita bila kita punya kekuatan. Apa kekuatan tu? Apabila kita mengubah apa yang ada di dalam diri kita. Innallaha la yaghfir. Allahumma salli ala Muhammad. Sesungguhnya Allah tidak merubah. Sesungguhnya Allah tidak merubah apa yang ada dalam diri kamu. Sesungguhnya Allah tidak merubah satu kaum itu sehinggalah ia merubah apa yang ada dalam diri kamu. Ini ayat surah Ar-Ra'd ni, kan? Allah tak izin lintas ni.
Ada banyak yang melintas kat sini. Jadi benda tu tak terlintas. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, insya-Allah kita nak kena melihat cahaya-cahaya itu. Maka pada hari ini kita melihat, kita nak sambung sikit perbincangan kita, bahawa bermula cahaya-cahaya itu Allah SWT anugerahkan kepada kamu, dan Allah memberikan cahaya kepada kita. Allah bukakan untuk kita cahaya-cahaya itu, daripada untuk kita mengesan, melihat bekas-bekas perbuatan Allah dan daripada bekas-bekas sifat Allah. Maknanya salah satu perkara yang penting untuk kita mengenal Allah ialah kita mengenal perbuatan Allah, af'al Allah, dan juga sifat Allah. Itu cara kita nak kenal Allah, dengan hati kita. Maka cahaya yang ada dalam hati itulah yang akan diberikan kepada kita oleh Allah untuk kita mengesan setiap penciptaan Allah itu, makhluk itu, maka kita akan dapat mengesan perbuatan Allah di sebalik penciptaan itu. Kita akan dapat mengesan sifat Allah di sebalik penciptaan itu. Jadi nurul Islam, nurul iman itu adalah diumpamakan sebagai cahaya bintang dan cahaya bulan. Yang mana cahaya bintang dan cahaya bulan itulah yang akan menyebabkan kita dapat melihat sifat-sifat Allah, af'al Allah, perbuatan Allah, sifat Allah, dengan cahaya tersebut. Jadi sebab tu kita dah bincang dah yang lepas, dan daripada perbincangan kita bagaimana cahaya Islam dan cahaya iman ini akan meningkat. Dia akan meningkat dengan apabila kita memperbanyakkan ibadah-ibadah zahir. Ini contohnya cahaya Islam, nurul Islam. Jadi nurul Islam, cahaya Islam dalam hati kita ini akan bertambah dengan kita memperbanyakkan ibadah zahir, bermula dengan ibadah wajib. Ibadah wajib semua kena buat. Kita tak buat ibadah wajib, maka nurul Islam akan redup, akhirnya padam. Kita tinggalkan 1 waktu sembahyang, kita tinggalkan 2 waktu sembahyang, kita tinggalkan 3 waktu sembahyang, kita tinggalkan puasa, tak puasa Ramadan, tinggalkan puasa, maka cahaya Islam itu akan mula redup, malap, akhirnya dia akan terpadam. Walaupun kita masih Islam, di luarnya Islam, tapi hati kita tidak ada cahaya Islam. Itu maksud dia. Ya, sebab itulah pertambahan cahaya tadi dengan kita memperbanyakkan ibadah yang zahir. Yang pertama yang wajib kita buat semua, ibadah-ibadah yang wajib. Kemudian kita tambah dengan ibadah yang sunnah, ibadah yang sunat-sunat, seperti yang kita sebut semalam, zikir, selawat dan pergaulan yang saleh, bergaul dengan orang-orang yang saleh kita. Dan kita telah melihat bagaimana kita hendaklah memperbanyakkan zikrullah. Contohnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni hari ni saya nak beritahu berapa minima yang digambarkan para ulama kita, yang dikatakan banyak itu ialah 700 kali sehari minima. Maknanya sekurang-kurangnya kita target satu hari 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil-sambil kita berjalan, la ilaha illallah. Sambil-sambil kita bekerja, la ilaha illallah. Sambil-sambil naik kereta, menghadap jalan raya, nak pergi kerja, balik kerja. Sambil-sambil kita memasak, kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi macam mana cara nak kira tu? Kita kira cara senang je. Jangan kita guna yang tasbih tu, kan. Kadang-kadang tak boleh nak guna, tak praktikal, Ada masa kita tak boleh pegang tasbih tu, kecuali lah kita kat tempat semayang, kan. Jadi kita guna masa. Contohnya kita sebut, nak dapatkan 100 kali la ilaha illallah, mungkin makan masa 3 minit. 100 la ilaha illallah 3 minit katakanlah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Katalah 5 minit, sedang kira lah, 5 minit. 100 5 minit. Maka nak dapat 1000, 5 kali 10, 50 minit. 50 minit. Kita baca la ilaha illallah, timing kan, daripada pukul 12 sampai pukul 1. 1 jam la ilaha illallah, sampai driving contohnya, dapat 1000. Lebih kurang lah, lebih kurang. Jadi kita tak adalah kira satu-satu tu. Kira satu-satu boleh, tapi kadang-kadang nak pegang tangan lagi, nak pegang tasbih lagi, nak pegang ni lagi, nak pegang pen lagi, nak pegang apa lagi, kan. Kita agak-agak. Katakanlah daripada pukul 12 sampai pukul 1, 1 jam. 1 jam ni boleh dapat 1000. Lebih dari 1000 sebenarnya. Lebih dari 1000. Jadi
kita okey 1 jam la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini mula-mula kita timekan dia. Kita buat tempoh masa. Lepas tu selawat pula. Selawat mungkin nak dapat berapa? 700. Ikutlah. Dalam masa sejam buat selawat pula sejam. Sambil kita buat kerja, sambil kita masak, sambil kita berladang, sambil kita bertani, sambil kita buat apa sajalah yang boleh kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Contohnya hati kita sekali. Jadi kita kena perbanyakkan. Zikir yang lain pun sama juga. Jadi kita kena ada zikir yang kita buat untuk nak menambah cahaya. Cahaya akan bertambah. Quran pun sama juga. Sebab tu saya kata Quran jangan ikut satu hari satu juz. Satu hari satu juz kan. Kalau untuk baca laju tak sampai sejam dah habis. Jadi kita minta satu hari 1 jam Quran. Mulakan satu hari 1 jam ataupun satu hari setengah jam, satu hari 15 minit. Ikutlah kemampuan kita. Jadi kita guna masa, timing. Sebab Allah kata apa? Wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya demi masa, demi kehidupan, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Jadi Allah bersumpah dengan masa, dengan kehidupan. Jadi kita nak kira kita ni rugi tak rugi, masa kita. Sejauh mana kita menghabiskan masa kita bersama Allah, bersama Quran, bersama solat, bersama zikir, maka sejauh itulah kita tidak rugi. Sejauh mana kita meningkatkan akidah kita, sejam, 2 jam, 3 jam, itu yang tidak rugi. Yang lain tu belum tahu. Sebab itulah perkiraan kita jangan guna tasbih. Tasbih sebagai permulaan boleh. Atau kita duduk sama-sama, duduk seorang-seorang dalam atas sejadah, contohnya nak menghabiskan 100,000 kan, surah Al-Ikhlas contohlah kan. 100,000 surah Al-Ikhlas, duduk kat situ. Kita kira, itu tak apa. Tapi kalau kita nak jadikan satu amalan kita harian, kira ikut masa. Daripada tempat kerja, rumah kita ke tempat kerja, perjalanan 1,5 jam. Maka 1/2 jam ada berapa kali dapat agaknya la ilaha illallah. Mungkin kita kata dapat 500 kali. Contohlah contoh. Kita bacalah sepanjang tu, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mula-mula kita macam itu dulu, lepas tu kita menghayati. Lama-lama tak payah masa dah. Kenapa tak payah masa? Setiap saat kita berzikir. Tak ada masa kita terlepas berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini untuk kita mengislah akidah kita melalui meningkatkan cahaya nurul Islam. Jadi apabila kita telah mula, apabila cahaya nurul Islam itu telah mula bersinar, maka kita akan mula merasa nikmat ibadat zahir kita. Inilah buah kepada cahaya Islam tadi. Maka Allah akan, bila kita dah merasa nikmat, ini tambahan sikit lagi. Tambahan sikit. Bila kita dah mula merasa nikmat sembahyang, nikmat berzikir, nikmat baca Quran, nikmat melakukan ibadah-ibadah zahir, maka Allah akan bukakan ke atas kita bekas-bekas ciptaannya, iaitu melihat makhluk, kita akan melihat perbuatan Allah. Maka bila kita dah mula merasai kemanisan dalam ibadah, kita nak mengislahkan akidah kita ni, kemanisan dalam ibadah tadi, ibadah zahir, maka Allah akan membuka. Ini sebut kasyaf. Kasyaf ni maknanya Allah buka. Allah buka kepada kita. Apa yang Allah buka? Allah akan buka yang pertama sekali nurul Islam ini. Bila kita melihat pokok, kita tak melihat pokok sahaja, kita akan melihat ni perbuatan Allah. Kita akan melihat ni perbuatan Allah ni. Kita akan nampak sesuatu tu semua tu perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Kita nampak af'al Allah. Maka ia tidak akan melihat sesuatu, melainkan ia adalah bekas perbuatan Allah. Maknanya apa yang berlaku di hadapan dia, maka Allah akan kasyaf, bukakan kasyaf, terbuka pada dia. Kasyaf ni terbuka. Dia akan melihat inilah perbuatan Allah, ini perbuatan Allah, ini perbuatan Allah. Dia akan mula mentauhidkan perbuatan Allah. Ini maknanya islah. Mengislahkan diri dia, mengislahkan tauhid dia. Maka dia mentauhidkan perbuatan Allah. Maka dia melihat sesuatu, itu perbuatan Allah. Dia melihat sesuatu lagi, itu perbuatan Allah. Yang dia melihat, hatinya melihat, itu adalah fi'lullah, iaitu itu merupakan perbuatan Allah. Ini ciptaan Allah. Yang melihat ni apa? Mata nampak apa? Mata nampak pokok, mata nampak orang, mata nampak kereta, mata nampak apa yang ada di hadapan. Tetapi hati melihat perbuatan Allah. Hati melihat perbuatan Allah. Tapi macam mana kita nak rasa? Sekarang saya tak ada rasa apa-apa pun. Saya dah baca la ilaha illallah 1 hari 1000 kali, tak rasa apa-apa.
Allah tak buka lagi lah. Allah tak buka lagi. Maknanya adalah perkara-perkara yang menghalang kita. Contohnya apa? Dosa kita. Kita masih sayang dengan dosa kita. Kita sayang dengan dosa kita. Kita sayang dengan kelemahan kita. Apa kelemahan kita? Kita ni seorang baran. Seorang pemarah. Kita seorang pemarah. Dan kita tak mau tinggalkan sifat baran kita. Tak mau tinggal. Itu Allah halang. Allah sekatlah cahaya tadi. Tak dapat kasyaf. Kasyaf yang pertama sekali, kita boleh melihat perbuatan Allah dengan mata hati kita. Ini kasyaf pertama. Mereka yang diberikan nurul Islam. Dan macam mana dia lahir ni? Apabila dia dah mula rasa nikmat sembahyang, rasa nikmat baca Quran, rasa nikmat berzikir, rasa nikmat puasa, rasa nikmat sedekah, rasa nikmat seronok dengan nikmat yang sebenar. Ini cahaya itu telah berkeluar. Maka selepas itu Allah buka kasyaf. Ini dia punya, ini kata kasyaf ni. Kasyaf ni. Kasyaf yang pertama, kita dapat mengenal Allah. Maka kita akan melihat segalanya adalah merupakan ciptaan Allah. Melihat gunung, langit, melihat manusia, melihat wang, duit, melihat perbuatan. Maka semuanya kita dapat hubungkan dengan af'al Allah. Fi'alullah, ni fi'al Allah, ni perbuatan Allah. Ni saya sebut ni pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Dia kena kita proses. Kalau kita nak ikut bagaimana ulama-ulama salafus salih, maka kita kena proses diri kita nak kenal Allah ni. Kalau kita tak kenal Allah, macam mana kita nak sembah dia, nak beribadah kepada dia? Maka sebab itulah proses untuk kita islah akidah kita. Untuk kita membina cahaya tadi, ialah dengan kita membina cahaya Islam. Membina cahaya Islam ni, nurul Islam, sehingga lazat ibadah zahir. Maka apabila ibadah zahir kita telah lazat, maka Allah akan membuka satu dinding, satu daripada kegelapan. Allah buka cahaya itu akan menerangi apa dia? Kita nampak ini perbuatan Allah, ini af'al Allah. Maka kita kan pun boleh mentauhidkan af'al Allah. Kita boleh mentauhidkan af'al Allah. Barulah kita boleh mentauhidkan af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita boleh mentauhidkan af'al Allah. Kalau tidak, tak boleh. Kita teori je. Kita tak boleh. Tak nampak. Hati kita tak nampak. Gelap hati kita. Walaupun kita semayang puasa, tapi setakat tu je. Kita berzikir 100,000 kali zikir, tapi setakat tu tak nampak perbuatan Allah. Bila kita diserang oleh penyakit datang pada kita, kita takut dengan penyakit. Kita cari ubat, cari doktor, lupa penyakit tu daripada Allah. Lupa. Virus datang, nampak kita kena cari ni, buat ni, lupa. Virus tu daripada Allah. Walaupun virus tu dibuat dekat lab, buat di Wuhan ke di mana tak kira lah. Tetapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan Allah. Allah izinkan perkara tersebut berlaku. Maka orang yang mula memproses cahaya tadi, maka Allah buka kasyaf tadi. Kasyaf dia melihat perbuatan Allah. Tapi kena bina cahaya lah, cahaya Islam. Kalau tak nampak. Selagi kita tidak melihat bahawa sesuatu di hadapan kita itu adalah perbuatan Allah, af'al Allah, maka selagi itulah cahaya Islam sebenarnya belum lagi menyinari hati kita. Hati kita masih gelap lagi daripada cahaya Islam tadi. Maka apakah akan berlaku? Kita tak nampak lah, tak kenal Allah. Kita tahulah Allah ni Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Kita tahulah nama-nama Allah, sifat Allah. Kita tahu, tapi kita tak dapat mengenal Allah dengan hati kita. Ini kita kena faham ni, apa yang saya sebut tadi. Maka apabila orang itu sudah mantap bil tauhid af'al, apabila dia telah mula dapat melihat, merasai akan tauhid af'al itu, melihat sesuatu, maka akan berlaku sekurang-kurangnya dua perkara pada dia. Ini semua merupakan syurut at-tawsiq kepada islahul aqidah. Setelah kita mengislah akidah kita dengan mentauhidkan af'al Allah, maka akan lahir dua kekuatan. Sekurang-kurangnya dua kekuatan. Ini tuan-tuan perempuan, kita kalau masuk universiti pun tak jumpa. Saya tak jumpa ni kat universiti, tuan-tuan. Proses tarbiyah saya tak jumpa dalam silibus universiti, tak jumpa. Tapi saya jumpa dengan ulama-ulama muktabar. Saya jumpa dengan proses tarbiyah. Baru boleh nampak perkara ni. Kalau tak nampak.
kita belajar PhD sampai ulumul Quran ataupun kita kata syariah, tapi kita tak lalui proses, tak nampak. Minta maaf tuan-tuan, bukan saya nak merendah-rendahkan siapa-siapa, tidak, saya tak merendahkan siapa-siapa, tapi saya sebut kat sini itulah dia hakikat dia. Maka apabila tauhid af'al, apabila kita telah mentauhidkan af'al Allah, perbuatan Allah itu, melihat sesuatu tu hanyalah daripada perbuatan Allah, maka akan berlakulah dua sifat yang besar. Antaranya yang pertama sekali, hatinya akan menjadi salim, hati akan menjadi salimah. Al-qalbun salim. Ingat ayat Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ingatlah pada hari di mana pada ketika itu manusia akan berjumpa dengan Allah. Tidak berguna, la yanfa', tidak berguna, tidak bermanfaat. Harta mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka tak bermanfaat. Harta anak-anak tak bermanfaat illa melainkan man atallaha biqalbin salim, mereka yang datang berjumpa Allah dengan hati yang salim, yang sejahtera. Maka bila Allah buka kasyaf yang pertama, kita boleh mentauhidkan af'al Allah, maka pada ketika itu barulah hati kita akan mendapat dua salim. Ada banyak dapat, ini antaranya. Saya sebut yang besar-besar saja. Yang pertama sekali ialah hatinya akan selamat, salim, akan selamat daripada mencela makhluk, menghina makhluk, meremehkan makhluk, menyalahkan makhluk. Yang pertama sekali, hati ni akan selamat daripada melihat makhluk itulah sebagai punca kepada segala sesuatu. Maka dia pun mencela, memaki, menghamun, menghina. Maka orang yang menghina, memaki, hamun, mencela seseorang itu kerana perbuatan jahat orang itu, orang tu mungkin buat perbuatan jahat, buat benda yang dia tak suka, kemudian dia pun maki, hamun, cela dan sebagainya, hati dia menyalahkan makhluk, maka ketika itu dia belum lagi mendapat tauhid af'al. Dia tak nampak lagi tauhid af'al. Dia tak melihat bahawa makhluk itu buat begitu kepada dia, kerana makhluk itu hanyalah merupakan bekas daripada ciptaan Allah, perbuatan Allah. Bekas daripada ciptaan Allah, perbuatan Allah. Itu nombor satu. Dia tak mudah marah. Dia tak mudah baran emosi. Dia tidak mudah ikut mood. Yang pertama sekali, selamat daripada ikut emosi, mood dia. Tengok benda tu baik, dia seronok buat. Benda tak baik, dia marahlah, merajuklah. Dia ikut mood. Time dia nak belajar, dia belajar. Time tak nak belajar, ikut mood. Tak ada mood lah nak belajar hari ni. Tak ada mood lah nak cakap, ikut mood. Kenapa ikut mood? Sebab dia ada benda yang berlaku dalam hidup dia, yang mungkin dia marah kat orang tu, marah kat orang sana, orang sini. Mungkin dia menyalahkan orang sana, orang sini, menghina orang sana sini. Kerana orang tu buat tak baik kat dia, maka dia pun ikut mood. Bila ikut mood ni pasal apa? Sebab dia tak nampak af'al Allah. Dia tak nampak orang tu buat jahat pada dia, itu perbuatan Allah juga tu. Perbuatan Allah tu, izin Allah. Dia tak nampak yang itu. Dia tak nampak yang itu. Habis kalau gitu, takkanlah orang buat jahat kat kita, kita diam. Ini bukan kata saya diam, tak. Tapi hati tu. Saya akan cerita sekali lagi macam mana sikap kita bila berhadapan dengan orang buat jahat kat kita. Tapi nak sebut sini, yang pertama sekali, al-qalbun salim, yang digambarkan Allah, illa man atallaha biqalbin salim itu, bagaimana dia, sifat dia tidak mudah marah pada makhluk sebab dia tahu yang itu perbuatan Allah. Yang baik perbuatan Allah, yang buruk pun perbuatan Allah. Maka hati dia salim, nurul Islam. Maka dia tidak akan mudah marah. Dia tenang aja. Sebab tu ada silat. Saya tentu sikit Ada silat, boleh tolak orang dengan angin je. Boleh tolak dengan angin. Zup macam tu. Pelanting. Ada silat yang dia boleh pegang orang tu jadi, dia sentuh orang tu jadi patung macam tu. Tak boleh gerak, nak gerak tak boleh. Kata ada minta maaf kalau dia nak belajar silat tu kan. Tak kira silat apa pun, yang jenis-jenis macam tu kan. Tapi apa syarat silat tu nak jadi? Syarat dia, orang yang serang tu mesti marah sangat kat kita. Dia marah sangat baru jadi. Ataupun kita marah sangat kat dia baru jadi. Jadi saya rasa
Kalau dia marah sangat tu, maknanya dia tak nampak perbuatan Allah ni. Something wrong dengan silat tu. Something wrong dengan silat tu. Maknanya yang marah, yang suka jadi emosi ni siapa? Syaitan, iblis. Syaitan akan menyuruh kita menjadi marah. Aku nak kena marah ni, aku nak kena marah. Sebenarnya aku nak kena tenang, bukan kena marah. Sebab Allah, bila kita kenal Allah, kita akan tenang. Walaupun orang buat jahat kat kita, kita boleh tenang. Hati kita tenang. Badan fizikal kita adalah actionnya. Kita akan cakap tak lagi. Jadi hati kita tenang. Sebab kita melihat itu perbuatan Allah. Salim, qalbun salim. Qalbun salim. Qalbun salim ni hatinya tidak menyalahkan makhluk. Tidak menghina makhluk. Tidak mencela, memaki hamun makhluk. Jadi apabila seorang itu memaki hamun makhluk, maka dia tak nampak itu sifat Allah, perbuatan Allah, maka dia memaki hamun Allah. Dia memaki hamun Allah, perbuatan Allah, maka dia tidak salim. Ini kita kena islahkan akidah kita, mentauhidkan af'al Allah. Yang kedua, salim daripada dendam dan dengki. Salim daripada dendam dan dengki, nombor dua. Maknanya bagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min laisa bihakut. Seorang beriman itu tidak ada padanya dendam dan benci. Dendam dan benci. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata apa? Orang Islam, orang beriman, dia tak dendam. Dia marah, boleh marah. Bukan kata maknanya dia tak boleh marah. Bukan maknanya dia tak boleh marah, tapi dia tidak boleh tidak boleh benci. Sebenarnya kalau marah pun dia boleh kontrol marah, lagi bagus. Lagi bagus. Baik. Jadi macam mana kita berhadapan dengan orang-orang macam ni? Kalau itu anak kita buat jahat pun, perbuatan Allah. Orang mencuri pun, ni perbuatan Allah. Orang kacau kita pun, tumbuk sebelah kanan, kita bagi belah kiri pula. Ni perbuatan Allah. Macam itu ke? Bukan. Kita kena bezakan antara yang amal batin dengan amal zahir. Nanti kita beza. Zahir kita boleh marah. Kalau orang buat jahat kat kita, orang buat sesuatu, kita boleh marah kat dia. Zahir boleh marah. Kenapa awak kejam sangat? Kenapa kamu buat macam ini? Tak patut. Kenapa kamu begini? Kita boleh marah kat dia. Kita boleh tegur dia. Tegur, kena tegur. Kalau tak betul, kena tegur. Zahir kita boleh melaksanakan nasihat. Kita kena bagi nasihat. Tak betul, kena bagi nasihat. Kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Betul, kita kena buat amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi hati kita salim, hati kita sejahtera. Maknanya dari sudut syariatnya, dari sudut zahirnya, fizikalnya, kita buat amar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi wa zalika adhaful iman. Atau kama Rasul sallallahu alaihi wasallam, al hadis sahih. Siapa yang melihat mungkar, maka dia ada cegah dengan tangan kuasa. Kalau tak boleh, kalau tak mampu, cegah dengan lidah, lisan. Kalau tak mampu, cegah dengan hati. Wa zalika adhaful iman. Yang demikian itu selemah-lemah iman. Maka Nabi suruh cegah. Cegah ni apa? Cegah dengan fizikal. Cegah dengan fizikal. Yang pertama sekali, kita dengan kuasa kita, tangan kita. Tak mampu, dengan lisan. Tak mampu, hati kita benci. Tak mau sama dengan dia. Tak reda. Jadi, apabila kita memahami akan hakikat itu, maka tidak bercanggahlah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita buat, tetapi hati kita salim, hati kita maklum bahawa perbuatan itu diizinkan oleh Allah. Maka kita tak benci kat dia. Kita tak benci kat dia. Kita tolong dia. Kita betulkan dia. Kita nasihatkan dia. Kita tengok budak-budak rempit. Budak dadah. Tengok budak dadah. Kita melihat dengan kacamata dengki. Kita dendam. Kita rasa buruk sangka. Kita melihat orang budak dadah. Dan hati kita rasa buruk kat dia. Marah kat dia. Tapi perbuatan kita tak tegur pun, tak buat pun. Salah. Yang sebenarnya, tangan kita, lisan kita, kita kena melakukan mencegah mungkar. Fizikal. Ini kata syariat. Kita kena cegah mungkar. Cegah benda yang tak betul. Tapi hati kita rasa ini dengan izin Allah. Maka hati menjadi sejahtera, salim. Kita tak benci kat dia, tak dendam kat dia, tak dengki kat dia. Kita tak menyalahkan dia. Hati tak menyalahkan dia. Hati faham itu dengan izin Allah. Tapi dia buat apa? Dia tegur. Dia nasihat. Dia bagi petunjuk. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dia buat. Itu syariat. Jadi kita nampak sekarang. Barulah tak bertentangan antara tauhid af'al
kita yakin semua itu daripada Allah dengan syariat. Jadi hakikatnya hati kita salim, kita nampak. Jadi kita marah pun, kita marah kat seseorang sebab Allah perintah kita marah, tetapi hati kita tak benci kat dia. Sebab kita tahu dia buat itu dengan izin Allah. Kita melihat dia makhluk Allah, dan makhluk Allah ni perlu ditegur, perlu dihukum. Kena hukum. Kalau syariat kena hukum. Kalau anak kita buat salah kena hukum. Tapi maknanya bukan kita kata tak sayang kat dia. Tak, kita sayang kat dia. Kita hukum dia. Itu syariat. Tapi hakikat kita salim. Kita tak ada dendam kat anak-anak kita yang buat jahat kat kita. Sebab tu kalau kita ada dendam dengan sahabat-sahabat kita, benci dengan sahabat-sahabat kita, kita ada sangka, hati kita sangka dengan sahabat-sahabat kita, kita ada rasa hasad pada dia, kita mencela dia, memaki dia, maka hati kita itu tidak salim. Sebab hati kita tidak melihat perbuatan Allah di dalam apa yang ini. Cahaya Islam tidak keluar lagi, tidak bersinar lagi. Jadi apabila kita melihat dengan mata zahir, kita melihat dengan mata zahir kita, itu maksiat, itu salah, apa sebagainya, maka banyak kita kritik dia, kita tegur dia, nasihat dia. Tetapi melihat dengan mata hati, maka hati kita akan melihat, kita maklum bahawa mereka semua hanyalah makhluk. Allah lah yang melakukan itu. Allah lah yang mengizinkan itu. Allah lah yang berkuasa ke atas mereka. Maka hati kita salim. Hati kita nampak ini ujian Allah. Allah nak uji kita. Allah SWT nak uji kita. Jadi cahaya Islam akan menjadikan kita salim. Cahaya Islam ni lah akan selamatkan kita ni. Ini dari sudut cahaya Islam ni, belum lagi Nurul Iman. Nurul Iman lagi hebat. Tapi kita cuba Nurul Islam dulu. Maka kita tak jadi orang yang pemarah. Tak mudah marah. Susah nak marah. Nak marah susah. Dia senyum dulu. Kenapa senyum? Sebab dia melihat af'al Allah. Allah nak uji aku dengan kau rupanya. Allah Subhanahu Wa Taala nak uji. Nak uji aku dengan kau. Kan? Jadi nak sebut kat sini bagaimana kita perlukan kepada kefahaman syariat. Apa syariat? Amar ma'ruf nahi munkar. Hakikat hati kita salim. Ini cahaya Islam. Maka itu kita mencegah dengan mulut kita. Mulut kita cegah, perbuatan kita cegah. Kita marah, kita larang. Tetapi hati kita maklum pada hakikatnya itu perbuatan Allah. Maka hati kita tidak dengki dengan orang tu. Hati kita tidak dendam dengan hati kita, tak marah. Kalau hati kita masih marah, masih dendam, maka cahaya Islam belum bersinar. Ini nampak proses. Sebab tu kita kena teruskan lagi zikrullah kita, teruskan selawat kita, kita teruskan segala yang kita lakukan tadi. Segala yang dicakap, bersahabat dengan orang soleh dan sebagainya, insya-Allah. Jadi ini antaranya. Jadi di sini kita nak sebut kat sini bagaimana keadaan kita apabila diproses dengan Nurul Islam. Nurul Iman. Jadi Nurul Islam dia akan menyebabkan hati kita salim. Nurul Iman dia seperti cahaya bulan, terang lagi. Cahaya bulan terang lagi. Tadi cahaya bintang. Nampaklah sikit-sikit kan. Itu cahaya bintang melihat afal Allah. Kasyaf apa? Kasyaf Allah bagi pada orang yang ada Nurul Islam ni, dia melihat perbuatan Allah. Afal Allah. Kemudian cahaya bulan dia akan melihat apa? Apabila berlaku pertambahan Nurul Islam, maka pertambahan itu akan Allah bukakan untuk menuju kepada cahaya yang seterusnya setelah kita meningkatkan ibadah batin kita. Amalan hati kita. Maka apabila berlaku pertambahan ibadah batin seperti ikhlas, takut neraka dan sebagainya, maka kita akan dapat melihat kepada Nurul Iman. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, saya ingat saya sambung Nurul Iman besok. Besok saya sambung insyaAllah. Nurul Iman dan Nurul Ihsan ni kita sambung. Tapi Allah akan buka sesuatu yang lebih besar daripada Nurul Islam. Jadi Nurul Islam ni apa? Nurul Islam ni kita kena lakukan ibadah zahir. Kita kena perkembangkan ibadah zahir kita.
Ibadah zahir kita yang pertama solat. Solat yang wajib kita kena kemaskan. Pastikan solat kita tu mendekati khusyuk ataupun khusyuk. Solat kita kena jaga. Jaga sungguh-sungguh. Jaga waktunya, kalau boleh berjamaah dan seterusnya. Kemudian kita kena perkuat, mantapkan kita punya Quran kita. Yang ketiga, zikir kita. Ni ibadah zahir yang kita nak cuba fokus pada dia. Kemudian selepas tu kita kena meningkatkan lagi kita punya pergaulan dengan orang yang soleh. Pergaulan dengan orang yang soleh. Orang yang soleh ni siapa? Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah. Kita dekati, kita pertingkatkan. Bila kita pertingkatkan, kita akan melihat kita mula bertambah merasa nikmat, melakukan ibadah yang wajib, meninggalkan yang haram, yang zahir. Mata kita mula tak suka tengok benda haram, telinga mula tak suka dengar benda haram, lidah mula tak suka mengumpat, tak suka dah cerita pasal orang. Maka bila dah mula kita meninggalkan benda yang haram, yang zahir, maka Allah akan buka kasyaf. Cahaya Islam akan diberikan, mula bersinar. Bila cahaya Islam bersinar, kasyaf pertama, kita akan melihat af'al Allah, perbuatan Allah. Hati kita melihat af'al Allah. Mata nampak pokok, hati nampak perbuatan Allah. Mata melihat manusia, hati melihat perbuatan Allah. Mata melihat sakit, kita kena penyakit. Mata melihat kita miskin, mata melihat kita kaya, hati melihat ni perbuatan Allah. Itu barulah kita mentauhidkan perbuatan Allah. Ini disebut tauhid af'al. Barulah kita islah akidah kita. Akidah kita semakin bersih. InsyaAllah esok kita akan sambung Nurul Iman. Nurul Iman kita akan sambung. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita akan lebih memahami. InsyaAllah Nurul Iman dia punya kasyaf lain pula. Allah akan buka lagi. Maksudnya Allah akan memperkenalkan dirinya pada kita. InsyaAllah kita akan sambung besok insyaAllah. Jadi saya nak kena gerak dah ni. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah ampunkan kelemahan kita. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan orang yang al-mahdiyin, orang-orang yang sentiasa berada dalam keadaan rahmat Allah, hidayah Allah, taufik Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fasikillahumma rabitataha wa adimuttaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika allazi la yakhbu wa shrah suduraha bi faidil iman bik wa jamilit tawakkul alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitna ala syahadati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin ya Allah, Allahumma amin. Perkenankanlah doa kami ya Allah. Masukkanlah kami dalam golongan orang yang mahdiyin. Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Allahumma ja'alna minal mahdiyin ya Allah, as-siddiqin wa syuhada wa salihin. Rabbana atbim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.